Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasan individu MPU 1013, penghayatan, etika dan peradaban 1. Refleksi video gejala buli di sekolah. Nama saya Zulkifli bin Maakhir dan nombor matriks 296526. Kementerian Pendidikan KPM menjalankan siasatan berkaitan video tular menerusi media sosial melibatkan kes salah laku buli pelajar sekolah bagi memastikan perkara itu diselesaikan segera. KPM dalam kenyataan memaklumkan langkah awal itu berdasarkan surat perkeliling Ikhtisas SPI bilangan 12 tahun 2023 pelaksanaan garis panduan pengurusan salah laku buli di institusi pendidikan bawah KPM. Ini termasuk menghubungi ibu bapa atau penjaga, jalankan siasatan telus dan terperinci, maklumkan kes kepada Pegawai Perhubungan Sekolah PPS, Polis Diraja Malaysia PDRM dan menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada semua murid terlibat. Pihak sekolah juga diminta memastikan tindakan disiplin diambil ke atas murid yang bersalah dan direkodkan kerana KPM tidak berkompromi dengan salah laku buli di semua institusi pendidikan di bawah kelolaannya. Pada Sabtu itulah menerusi media sosial, video rakaman aksi seorang remaja dilihat duduk di atas badan mangsa ketika mereka bergelut di dalam kawasan semak yang kemudiannya turut mengambil plastik berisi daun kering sebelum membuangnya ke atas kepala mangsa. KPM dalam kenyataan itu turut menyeru semua pihak termasuk media dan orang ramai mematuhi peruntukan undang-undang dengan tidak menularkan identiti kanak-kanak yang terlibat dalam salah laku buli. Baiklah, berdasarkan pada video tersebut yang telah disiarkan di berita perdana awal ni, maksud buli menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, buli bermaksud perbuatan mengasari orang yang lemah dengan tujuan atau maksud untuk menunjukkan kekuatan masing-masing. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan. Kes buli di sekolah, terutamanya di Malaysia, merujuk kepada tindakan atau perilaku yang melibatkan penggunaan kekerasan fizikal, emosi atau verbal terhadap seorang pelajar oleh pelajar yang lain atau sekelompok pelajar. Ini termasuk tindakan seperti memukul, menendang, ancaman, ejekan, menghina serta penindasan emosi yang berterusan. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu KPM, telah pun mengeluarkan surat berkeliling Ikhtisas SPI bilangan 12 tahun 2023. Pelaksanaan garis panduan pengurusan salah laku buli di institusi pendidikan di bawah kelolaan KPM, untuk memastikan tindakan disiplin diambil ke atas murid yang bersalah dan direkodkan kerana KPM tidak berkompromi dengan salah laku buli di semua institusi pendidikan di bawah jagaan mereka. Jadi apabila terdapat kes buli, Kementerian Pendidikan Malaysia menyarankan agar pihak sekolah menghubungi ibu bapa atau penjaga kepada murid-murid ini, pelajar ini dan menjalankan siasatan telus dan terperinci serta memaklumkan kes ini kepada Pegawai Perhubungan Sekolah iaitu PPS, Polis Diraja Malaysia dan menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada semua murid-murid yang terlibat dalam kes buli itu tadi. Kesan daripada buli iaitu boleh memberikan kesan yang serius kepada mangsa dan pembuli. Mangsa buli mungkin mengalami masalah seperti kemurungan, kerisauan, gangguan makan, tiada keyakinan diri, rasa rendah diri, rasa ingin membunuh diri, sakit kepala, masalah tidur, sakit abdomen, seluruh badan, ataupun dan keletihan. Selain itu, kesan daripada kes buli yang boleh meruntuhkan ummah atau silaturahim di kalangan masyarakat, boleh meningkatkan gejala yang tidak bermoral ini dan menjejaskan prestasi pembelajaran mereka. Berikut adalah beberapa cara untuk
kita boleh mencegah buli di sekolah. Pertama, bercakap dengan anak anda secara terbuka. Bercakap dengan anak anda untuk mengetahui apa yang berlaku di sekolah. Yang kedua, kenali perubahan tingkah laku pada kanak-kanak. Sebagai ibu bapa, anda mesti tahu bagaimana kanak-kanak berkelakuan setiap hari. Positif, negatif dan juga sebagainya. Jangan lupa untuk memuji anak-anak atas semua pencapaian mereka. Bukan sahaja menjadi mangsa, kadang-kadang kanak-kanak juga boleh menjadi pelaku keganasan di sekolah. Buat peraturan yang baik, ketat bagi mendisiplinkan mereka. Antaranya kita buat peraturan-peraturan, tidur awal, bangun awal, buat kerja sekolah, siapa yang berkawan dengan mereka dan juga sebagainya lah. Supaya kita tahu pergerakan anak-anak anda di sekolah. Jangan takut untuk terlibat di sekolah. Ibu bapa harus terlibat dalam aktiviti di sekolah seperti temu murni, mengetahui pencapaian pelajar-pelajar di sekolah selepas selesai peperiksaan, apa boleh buat penambahbaikan, bermesyuarat, terlibat dalam aktiviti sosial dan juga lain-lain. Lebih dekat dengan sekolah, ibu bapa juga perlu dekat dengan sekolah lah, seperti mengetahui siapakah guru-guru yang mengajar pelajar-pelajar ini, subjek-subjek tertentu, mata pelajaran tertentu dan juga sebagainya, mengenali dengan lebih dekat guru, pengetua dan juga yang lain-lain. Bergaul dengan anak-anak anda di sekolah, membiasakan diri dengan rakan-rakan sekolah di sekolah. Ibu bapa juga harus mengenali rakan-rakan anak di sekolah. Dan dapat dikongsi di sini adalah beberapa pengajaran daripada kes buli di sekolah. Pengajarannya ialah keharmonian keluarga yang baik dapat membentuk kepribadian anak-anak yang mulia dan unggul. Orang tua perlu mengenali anak-anak mereka dan mendidik mereka dengan kepribadian yang mulia dan unggul agar sasiah mereka yang cemerlang akan menjadikan mereka seorang yang berjaya kelak, insya-Allah. Perlu memupuk sikap toleransi dan hormat menghormati di kalangan pelajar. Menyediakan saluran untuk pelajar mengadu masalah. Sebab tu wujudnya kelab kaunseling, kelab pembimbing rakan sebaya di antara program-program yang diwujudkan oleh pihak sekolah dan juga KPM. Memastikan pelajar bebas daripada sebarang pengaruh buruk, kerana pengaruh rakan-rakan ini boleh menjadikan mereka terpedaya, mereka terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak baik ini, dan juga boleh menjadi contohlah kepada pelajar-pelajar yang lain, contoh teladan yang baik kepada pelajar-pelajar sekolah. Boleh memberikan penghargaan, contohnya surat penghargaan, memberikan satu motivasi kepada mereka dan juga sebagainya. Baiklah, kesimpulan daripada kes buli di sekolah adalah seperti berikut. Buli di sekolah adalah salah satu masalah serius yang boleh memberi kesan jangka masa panjang kepada kesejahteraan fizikal, emosi dan psikologi mangsa. Buli boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti fizikal, verbal, sosial atau melalui cyber dan boleh dilakukan oleh individu ataupun kumpulan individu. Penanganan kes buli di sekolah memerlukan peranan aktif daripada pihak sekolah, guru, pelajar dan juga ibu bapa lah, untuk mencegah dan memberi sokongan kepada mangsa. Program anti-buli yang berkesan, pendidikan tentang toleransi, penghargaan terhadap kepelbagaian dan pentingnya empati boleh membantu mengurangkan kes buli di sekolah. Saksi yang tegas dan konsisten terhadap pelaku buli juga penting untuk menyampaikan mesej bahawa tingkah laku tersebut tidak akan ditoleransi. Komunikasi terbuka antara semua pihak yang berkaitan termasuk sekolah, ibu bapa dan pelajar penting untuk mengesan, melaporkan dan menangani kes buli secepat mungkin. Dan yang terakhir,
kesedaran tentang kesan negatif buli perlu dipertingkatkan di seluruh masyarakat untuk mencipta persekitaran sekolah yang selamat dan memberi sokongan kepada semua pelajar. Sekian, terima kasih.